bermazhab kepada Seth Godin ni dalam ekonomi, saya boleh kata macam ni, semua kita genius. Cuma genius yang kita define tu banyak terikat kepada satu measurement tertentu. Contohnya kalau kita nak genius dalam bidang sains, dia kena ada measurement dia kan. Kalau dia nak power dalam bidang kejuruteraan, dia kena ada measurement dia. Jadi yang menjadi cabaran kepada kita adalah because definisi genius itu bukannya datang daripada diri kita sendiri. Dia kena benchmark, kita tanda aras daripada industri-industri tertentu. Jadi kalau saya boleh katakan, kenapa saya sangat taksub dengan buku Linchpin ini adalah disebabkan dia membawa message yang besar dalam kerangka pembebasan, liberation. Kalau siapa-siapa yang suka baca buku-buku yang lebih berat macam Paulo Freire, there may be a strong kind of religious the pedagogy of the oppressed. Continual task in life. Dia menceritakan tentang macam mana sistem pendidikan di Brazil masa itu. Dan juga boleh katakan di mana-mana negara yang selepas dijajah. Sebenarnya pedagoginya adalah untuk menekan. We think that what do we do? Jadi saya berpendapat tak payah baca buku Paulo Freire. Kalau Paulo Freire berat sangat kan, baca buku Linchpin. Sebab Linchpin dia bagi liberation, but at the same time, kebebasan kepada saya pada tahun 2009-2010, yang mana masa itu saya terperangkap dalam satu suasana. Saya rasa perlukah saya membebaskan diri saya untuk membuat satu perkara yang saya suka sendiri, yang saya percaya, ataupun perlu saya juga atau saya terus menyerah kepada sistem untuk Thank you very much, Dr. Richard Lim. That was his perspective from representing the palliative care industry and the medical perspective for end-of-life and some of our values. Now we are moving into our adalah berdasarkan keberanian, courage. Sebab itu Peter Thiel, pengasas kepada PayPal, pernah sebut. Dia kata, courage is short supply dan genius. Jadi kalau usahawan nak mula, jangan tunggu jadi genius. Mulakan dulu dengan keberanian, courage. Because courage is more important than genius. Atau in other form, diorang kata, courage now is defined as genius. Maksud dia, kita bina keberanian buat sesuatu benda dengan apa yang ada semua sekarang. Dengan internet dah ada, smartphone dah ada, content creation, tools untuk nak create content semua dah ada, dan dia akan sebenarnya boleh melahirkan keberanian tu secara perlahan-lahan. Sebab tu saya fikir banyak contoh-contoh dah daripada komuniti ataupun generasi baru ni. Macam saya yang minat tu yang cerita Mael Totel tu ya, Syahmi yang buat filem dengan kawan-kawan dia yang dalam slang ataupun logat bahasa Kelantan. Itu satu keberanian. Yang itulah yang kita katakan genius dalam bentuknya sendiri. Jadi apa yang saya nak tinggalkan kat sini daripada buku ini adalah cari kita punya keberanian kita. Apa yang kita nak perjuangkan. Apa childhood dream kita. Apa yang kita rasa kita nak buat satu yang berbeza kepada orang lain. Jadi sebab tu saya berfikir keusahawanan ni dia bermula daripada diri kita. Tak semesti keusahawanan ni perlu dengan buat BMC. Zaman-zaman dulu ada tahun 2013-2014 orang mabuk dengan buat BMC. So apa-apa bisnes dia pergi BMC. Kita faham BMC tu satu tools yang menarik. Sebab dia memudahkan susunan. Tapi akhirnya saya stuck bila kita bincang tentang satu kuadran dalam satu petak dekat dalam BMC yang nama dia value proposition. Value proposition apa maksud? Penawaran nilai. Jadi maknanya kalau seorang usahawan dia buat good BMC pun sebenarnya last dia punya penawaran nilai tu adalah pada diri dia. Sebab kalau dia boleh jual nilai yang ada pada diri dia tu untuk orang yakin, orang akan beli daripada dia. Kalau orang percaya dengan idea dia, investor akan masuk. Kalau orang lain percaya, tim percaya dengan wawasan dan juga business plan dia,
Tim dia akan masuk, akan join sebagai tim. Jadi maknanya dalam konteks value proposition, kita kembali bertanya, adakah individu tu dia sendiri sebagai entrepreneur mempunyai kualiti-kualiti. Sebab tu saya berpendapat kalau nak bincang tentang pembangunan keusahawanan atau pendidikan keusahawanan, dia kena bermula dengan pendidikan karakter individu tu sendiri. Sebab ada satu pepatah dalam startup dia kata, jangka hayat satu startup bergantung kepada jangka hayat visi dan misi pengasas. My day has been really beautiful. Bila mati dia, wawasan dan juga misi pengasas tu mati lah startup. Jadi maknanya bisnes ni, setup ni tak kira startup ke dalam company Senyap Berhad ke, listed company ke, NGO ke, limited liability partnership ke, apa-apa bentuk format perniagaan pun, dia sebenarnya bergantung kepada individu tu. Jadi kalau jadi maknanya asasnya adalah kepada pembangunan karakter atau kualiti individu yang bakal membentuk rupa wajah dan juga hala tuju perusahaan yang dibangunkan. Tajuk-tajuk lain yang penting dalam linchpin yang saya highlight juga adalah, ini perkara penting. Ini yang dipanggil sebagai istilah dalam buku ni, dia panggil sebagai lizard brain. Lizard brain bermaksud, kalau terjemahan dia adalah cicak dalam otak kita lah. Okay, lizard brain. Kalau istilah lain digunakan, dia kata sebagai, kalau dalam sains dia panggil sebagai satu titik dekat kita punya otak, namanya amygdala. Amygdala. Okay. Seth Godin ada satu chapter khusus dalam linchpin yang bincang tentang benda ni. Iaitu dia kata apa? Dia kata kebanyakan yang kita berlaku dalam hidup kita adalah pergelutan untuk kita meyakinkan diri kita sendiri bahawa kita boleh buat satu benda. Sebab amygdala ni, cicak dalam otak ni, memang dah ada dalam diri kita daripada zaman dulu lagi, daripada tok nenek kita. Amygdala ni, kalau pelajar-pelajar saya mungkin boleh sahkan. Amygdala ni adalah satu point yang sebenarnya dia trigger bila mana kita berhadapan dengan kemerbahayaan, danger. Contoh kena air panas, kita akan ada immediate response. Ataupun contoh kena kejar dengan anjing. Kalau siapa pernah kena kejar anjing masa kecil dulu kan, kita lari mak punyalah laju. Sebab apa? Sebab kita tahu ada kemerbahayaan. Ataupun contohnya gayat kan, di tempat yang tinggi. Sebab kita tahu ada kemerbahayaan yang mungkin menimpa kita. Tetapi lizard brain ini, masalah dia adalah dia tak boleh membezakan antara kemerbahayaan maksudnya physical danger that may harm people. Yalah, kalau pegang cerik boleh panas, boleh melecur tangan. Kalau kena kejar dengan anjing, kena gigit dengan anjing dan sebagainya. Tetapi amygdala dia tak boleh membezakan antara danger dengan fear. Jadi Seth Godin dia membezakan dalam buku ini tentang lizard brain. Dia kata lizard brain ni kita tak boleh bunuh dalam otak kita. Ya, macam orang takut bercakap kan. Kalau bercakap dekat stage dia mesti takut. In fact, saya ada kajian, ramai orang sebenarnya yang takut bercakap dekat Google ataupun Zoom meeting macam ni. Dia risau orang tengok dia macam mana, dia tengok orang tengok background rumah dia macam mana dan sebagainya. Jadi mana ketakutan tu, fear. Mana fear ni dia lain dengan danger. Fear ni is something that actually happen in your brain. It doesn't actually harm you. Okay, it doesn't actually make bad of you. Cuma it is actually you have a fear within yourself. Okay. Contoh, keberanian untuk mengeluarkan idea, bercakap di halayak, present idea dan sebagainya. Jadi lizard brain ini dia tak boleh membezakan antara danger dengan fear. Yang akhirnya apa yang berlaku, kita akan menjadi dikongkong atau ditakutkan dengan cicak dalam otak kita. Cicak ni dia akan sentiasa bercakap tiap-tiap hari kepada kita. Ini ayat dia. Dia kata
you are not as good as you think you are. Kau ni tak bagus mana pun Naim. Kau ni tak bagus mana pun Narif nak cerita pasal benda-benda ni. And the best part is, ayat ni kita dah dengar daripada kita kecil, betul? Daripada kawan-kawan kita, daripada mungkin adik-beradik kita. Okay? Bahkan mungkin daripada keluarga kita. Mana kau tak payahlah berimpian besar-besar. Kau tak payahlah bercita-cita yang besar-besar. Mana the whole system sebenarnya dah membentuk ataupun membesarkan lagi, menggemukkan lagi cicak dalam otak kita untuk takut. Menyebabkan bila kita takut, kita cakap, tak apalah, aku ni tak bagus mana pun. Sebab tu, bila cicak tu kata, you are not as nearly good as you think you are, then that's why akhirnya kita tak berani untuk cipta idea baru, membina bisnes baru, mencipta nilai baru, okay, memanjangkan atau meyakinkan orang dengan idea lain. Sebab tu saya ingat lagi Tony Fernandez pernah sebut. Dia kata, kalau saya bankrupt pun dalam bisnes, adakah saya akan mati ditembak? It's just getting bankrupt. You file bankruptcy. In fact, AsiaX dah file bankruptcy di Jepun. Jadi mana being entrepreneur, kita kena understand first the difference between the danger, the real danger and the fear. And most of the occasion, the fear yang kita buat, yang kita confront dalam hidup kita adalah bersifat fiction. It is not real pun. Bahkan saya share apa yang salah seorang first lady yang paling bijak yang pernah duduk dekat White House. Nama dia Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt kata, dia kata no one can make yourself inferior without your own consent. Mana tak ada siapa yang boleh menyebabkan aku jadi rendah diri, rasa kecil diri, kalau tidak disebabkan aku sendiri yang membenarkan benda tu berlaku. Okay, so itu adalah asas dia. Conclusion, linchpin apa? Linchpin dia cakap macam ni. Setiap orang daripada kita adalah artis. Every one of us is artist. Artis ni apa? Kalau kita kata artis selalunya, alamak, artis ni mesti jadi penulis lagu, penyanyi, ataupun menjadi Picasso, melukis apa kita panggil, lukisan-lukisan, karya-karya hebat. Dia kata itulah salah satu kesilapan ataupun cara sistem ekonomi industri membentuk kita. Bahawasanya dia bunuh sifat karyawan dalam jiwa kita, dalam semangat kita. Kita kata, aku tak kreatif enough, aku tak estetik enough, aku tak jiwang enough untuk membuat sesuatu. Sebab apa? Aku engineer. Jadi kita dah segmentise. Sebab tu kalau kawan-kawan yang datang, kalau datang dari UIA kan Ismail Faruqi, dia bila bincang tentang asas kepada penubuhan UIA itu, antaranya adalah sifat, dia kata ilmu itu tidak boleh dikompartmentalizekan, dia tak boleh diasing-asingkan. Saya tak tahu adakah semangat itu masih kekal lagi di UIA, bahawasanya setiap pelajar di UIA itu dia boleh masuk ke kuliah-kuliah lain. Dia perlu merentas, dia perlu merentas disiplin ilmu. Pelajar undang-undang, dia perlu belajar sosiologi. Sebab pelajar undang-undang yang memaham sosiologi, dia boleh grasp the idea tentang usul fiqh atau jurisprudence lebih tuntas. Contoh, pelajar kejuruteraan, dia perlu belajar tentang teori-teori ataupun aplikasi komunikasi. Jadi konsep cross-pollinations of ideas dan juga knowledge ni adalah at the heartbeat of UIA. Sama juga dalam konteks ni, kalau kita nak banner balik semangat kita menjadi seorang karyawan, apa yang dicadangkan oleh Syed Godin adalah, dia kata seni ni, karya ni, dia bukannya buat lukisan macam Picasso je, bukannya buat lagu macam Faizal Tahir je. Adalah, kata apa, ini istilah yang sedap. Dia kata karya seni ni adalah sesuatu kerja manusia. Is a human work that really touch human heart and really make a difference
in human life. Jadi nampak tak? Ada dua kali human disebutkan. Mana kerja seni kerja karyawan ni adalah kerja yang menyentuh hati manusia dan juga membawa perubahan kepada kehidupan orang lain. Jadi kalau itu definition dia untuk mencipta satu karya, mana setiap orang boleh jadi karyawan according to Lynchpin. Tetapi karya saya, of course, sebab saya baca buku ni, saya tu bukan foresight. Of course karya saya itu tidak dalam bentuk satu lagi lukisan Mona Lisa ataupun satu lagi alunan lagu Beethoven, tidak. Tetapi karya saya dalam bentuk mengumpulkan sumber-sumber, memperkasa anak-anak muda yang drop out daripada universiti dan sekolah, membina roadmap untuk mereka berjaya dengan cara mereka sendiri. Jadi itulah karya saya. Jadi kalau setiap tuan-tuan yang berada di sini hari ini dan juga yang mungkin menonton di Facebook akan boleh melihat bahawa zaman ini zaman yang saya boleh bina saya punya cita rasa saya sendiri, karya saya sendiri. Sebab tu Syed Godin kata, kalau saya nak suruh buat benda ni tahun 2000 tak boleh. Sebab masa tu tak ada Twitter, masa tu tak ada social media, tak ada Instagram, tak ada Patreon. Semua aplikasi-aplikasi social teknologi masa tu tak ada lagi. Jadi to be fair, masa ni pun is quite timely. 2010, 2015 dan sebagainya. Okey, yang tu saya skip dulu ya. Okey, Lynchpin saya nanti saya akan conclude balik secara keseluruhan. Nombor 2 adalah buku We Are All Weird. We Are All Weird ni adalah buku yang seterusnya yang Syed Godin tulis. Bila dia sebut We Are All Weird ni, dia berbincang tentang yang dia panggil sebagai the end of normal. So kalau orang kata normal sudah mati. There is no normal. Okay, normal boleh normal boleh I would say boleh dikebumikan, boleh ditalkinkan. Bahkan ada lagi penulis lain, bahkan Profesor Ziauddin Sardar. Okay, ada juga menulis berkenaan dengan post normal. Okay, Ziauddin Sardar tulis even earlier than COVID. Maknanya there is no such thing as normal anymore. Kalau kita tengok standard deviation, kalau dalam satu masyarakat kan, yang kita punya bell curve. Bell curve tu maknanya yang kumpulan kecil yang awal tu adalah kumpulan innovator. Kumpulan orang-orang innovator, change maker, thinker, scientist, okay, entrepreneur. Yang daripada bell curve yang bawah tu sikit je, sekitar mungkin 3% ke 5%. Standard kalau mana-mana negara maju sekitar 3 ke 5%. Kumpulan-kumpulan innovator, change maker, entrepreneur, yang kumpulan kecil. Jadi bila dia naik sikit 13%. Yang kita panggil kumpulan early adopter. Okay, early adopter ni dia adalah kumpulan yang dia taklah berani sangat nak fikir benda-benda pelik-pelik, tapi dia sanggup untuk membantu menterjemahkan idea-idea daripada kumpulan yang pertama tadi. Tetapi lepas tu bila dia dah naik ke atas tu, dia adalah kumpulan yang besar yang kita panggil sebagai kumpulan majority. Kumpulan majority dibahagikan kepada berapa? Kepada 2. Pertama, kumpulan yang dipanggil okay? Jadi kita selama ni kita percaya kalau kita nak buat sesuatu, kita kena appeal kepada majority. Okay? Tetapi pada pendapat Syed Godin dalam buku We Are All Weird, sekarang ini bell curve tu sudah melepeh, sudah flatten. Jadi maknanya kalau kita nak buat satu benda sekarang, sebagai usahawan, kita jangan mulakan dengan idea aku nak buat benda jadi besar. Sebab bila kita cek, ya, usahawan ni satu bentuk greed, kita rasa kita nak benda tu jadi besar. Yalah, sebab kita equate,
kita samakan bila satu produk aku, contoh produk minyak cakapak aku ni, kalau ramai yang nak beli, mesti aku lebih untung, betul? Jadi kalau majoriti pakai minyak cakapak, bermaksud aku akan jadi kaya sebab minyak cakapak aku akan dibeli oleh big majority. Tetapi ekonomi zaman sekarang, yang kita sebut ekonomi digital, okay, ekonomi yang berteraskan personal branding ataupun social influence, dia tak begitu. Maknanya kalau kita nak memulakan sesuatu perkara, baik bisnes atau apa-apa perubahan atau apa-apa inisiatif dalam masyarakat, Seth Godin dalam buku We Are All Weird mencadangkan bahawa jangan risau. Kalau engkau jenis orang pelik, bagus. Sebab ramai engkau akan jumpa orang pelik lain. So maknanya tak payah jadi normal. Sebab tu kalau kita tengok dia punya, apa nama kita panggil dia punya cover buku yang saudara Arif tunjukkan tu pun, Mamat tu dah lah dengan Viking punya muka punya garang, lepas tu dia pakai topi apa benda dah tahu. Ini adalah kumpulan-kumpulan komuniti pelik. Okay, komuniti yang zaman dahulu tak mungkin mereka boleh mungkin boleh berjumpa antara satu sama lain. Antara satu komuniti yang Seth Godin memang highlight sendiri dalam TED Talk dia adalah komuniti badut yang membuat persembahan untuk hari jadi dan juga kemahiran membuat belon-belon craft tu di seluruh dunia. Kalau saya katakan ini ada kursus dekat PSMB ataupun dekat Sijil Kemahiran Malaysia, kursus menjadi badut dengan kemahiran craft untuk buat belon, mungkin orang akan gelak. Tetapi komuniti ini adalah komuniti yang sangat besar. Tetapi mereka tak pernah kita tahu. Okey, dan saya yakin tuan-tuan juga di social media sebenarnya terlibat dengan beberapa komuniti yang sebegitu. Contoh ya, saudara Najib sebut tentang komuniti e-sport. Bahkan komuniti saya kena declare ya, komuniti saya. Sekarang ni komuniti saya adalah komuniti camper yang camping tepi-tepi sungai. That represent an economy by itself. Sebab nak repair kereta, nak buat roof rack, itu ada kontraktor dia. Lepas tu grup-grup yang buat untuk kemah, yang pula buat untuk inverter antara solar dengan bateri, yang kumpulan-kumpulan yang buat untuk kambing perap yang akan dibeli oleh geng-geng camper ni untuk buat camping. Jadi maknanya bila kita jadi weird, sebenarnya kita akan jumpa kumpulan orang yang weird yang lain yang akan mencipta peluang-peluang ekonomi disebabkan jadi weird. Jadi itulah sebenarnya prinsip asas daripada ataupun tesis asas daripada perbincangan buku We Are All Weird. Okay? Jadi saya berpendapat dua buku ini boleh dibaca. Boleh baca. Lepas tu dia punya audiobook dia, dan dia banyak podcast yang Seth Godin tulis. Kenapa saya push dua buku ini? Kerana saya berpendapat generasi muda dia dah tak perlu lagi membaca atau memahami idea-idea keusahawanan ini seperti zaman-zaman kami. Perlu membaca keusahawanan ini dalam bentuk bersifat akademik, bersifat linear. It is more on the flavor of your generation. Ini adalah citra zaman kalian anak muda. Jadi bila kita tengok kebangkitan generasi-generasi muda yang mandiri, yang membentuk generasi dia disebabkan mereka ada semangat untuk eksperimen, mencipta peluang sendiri. Dan saya fikir ini adalah sebenarnya buku yang begitu cocok kepada anak-anak muda untuk dijadikan inspirasi. Okey, saya berhenti kat sini dulu. Okay, I think it's just nice, pukul 10.47, mungkin lewat sikit. Sekarang ni mungkin saya nak take up any question lah. Kalau mungkin saudara Arif boleh bantu saya
untuk tengok mana-mana area soalan-soalan daripada chat ataupun di Facebook yang mungkin saya perlu address. Saya persilakan. Okey, terima kasih kepada Abang Naim. Jadi dari bagi saya perkongsian yang menarik pasal buku. Dia bukan satu buku, dua buku. Jadi saya pun yang present ni pun dia bertukar-tukar kejap kejap sini kan, sebab nak dengar. Tapi kita kena faham dia datang daripada penulis yang sama. Okey, jadi dia membincangkan pun isu yang berkait rapat lah. Macam irama lagu. Okey, jadi saya tengok chat. Setakat ni yang saya nampak soalan-soalan dia baiklah. Yang first kali tadi yang paling latest saya nampak dekat chat ada satu soalan. Sekejap. Okey, daripada Abdul Muhaimin. Dia tanya, so e-sports dah sampai tahap late majority atau masih early majority? Okey. Yang itu saya dari segi data saya tak boleh nak jawab. Saya tak boleh, mungkin Najib atau kawan-kawan lain mungkin boleh bagi apa nama dia? Bagi pandangan. Tapi pada pandangan saya adalah begini. Kalau satu benda baru tu dia tak akan menggunakan laras logik yang biasa diakui atau diiktiraf oleh logik ekonomi lama. Saya ambil contoh. Kalau dulu dalam financial system kita tahu semua benda dalam bentuk manual. Saya ingat lagi masa Maybank to You cuba diasaskan pada awal tahun 2000. Orang pelik macam mana nak buat transaksi bank melalui Maybank to You. Okey. Sekarang Maybank to You pun dah jadi dinosaur kiranya untuk generasi baru. Sekarang ada model baru pula dengan dalam bentuk digital economy, fintech dan sebagainya. Jadi bila bertanya tentang dari segi majoriti ke tidak kepada e-sport, saya rasa dia akan secara keseluruhan e-sport dia dah membentuk citarasa ataupun semangat zaman generasi ini. Cuma persoalan sekarang ni adalah moving forward, adakah e-sport akan boleh sustain? Okay, dia persoalannya adalah sustainability kepada satu kerjaya ataupun satu bentuk karya dalam satu industri. Satu lagi kita nak boleh measure juga adalah adakah ruang untuk co-creation. Maksudnya bila budak buat satu benda tu, dia masuk game tu. Kita kena tanya diri kita, adakah kita consumer ataupun kita co-creator? Kalau kita sekadar main game, kita dapat duit ataupun kita dapat keseronokan dan sebagainya, dalam masa yang sama tidak ada ruang for co-creation. Jadi dalam masa yang akan datang mungkin kita akan cepat berpindah kepada perkara-perkara lain. Wallahualam. Okay. Seterusnya soalan lain. Okay, terima kasih kepada Abang Naim atas jawapan. Jadi sebenarnya bergantung pada, kalau macam saya baca Abang Najib cakap apa dia kan? Maaf, tak biasa sangat dengan Zoom. Okay, Abang Najib cakap depends on region juga sebenarnya. So yang saya faham betul ya, kalau Abang Najib saya cakap dia tengok jugalah tempat. Kalau macam tempat yang memang kemudahan fasiliti e-sport tu okey lah. Tapi kalau dekat rural area takkanlah nak buat e-sport juga kan. Kita buat sport biasa je lah. Cuma menggunakan sistem pemakahan yang elektronik, tu boleh lah kot. Tapi kita teknologi lain tempat, lain bagi saya nampak teknologi lain negara lain dia punya pendekatan. Kalau macam saya bidang computer science KXCT, kalau kat Malaysia ni bagi saya masih kurang lagi lah. Orang masih pandang pada tampuk lama. Orang masih memandang bidang kejuruteraan. Bidang saya pun dia sebagai kejuruteraan juga. Tapi orang masih lagi pandang medik, doktor, orang pandang lagi accounting. Okay, padahal sekarang ni, kalau sekarang ni dari sudut kerjaya, semua profession tu semua dah sekarang ni underpaid. So, sebab job market dia dah makin rendah, sebab job demand dia dah rendah. Sebab orang dah makin ramai.
what I'm trying to say is Jadi God sekarang is ni the berlaku author of evolusi life. baru ayat God 4.0. decides Sebenarnya ayat when the 3.0 soul bidang saya enters ni, the tapi vehicle. ayat 4.0 tu God lagi decides ultimately dimantapkan when lagi the lah. soul departs. Jadi kalau dekat lawan And I negara think bidang saya during ni, that period memang of orang cari, time, orang kata, we seek to ambil make computer that science, body high paying jobs holy, a computer vehicle science, to glorify gaji God. besar, Thank orang you. cakap yang tu. Tapi Thank you kalau kat very Malaysia ni, much, Reverend Father. ambil IT computer science, Moving on to Mr. repair komputer kan. Churai, do you have any Macam tu lah perspective orang to cakap. share with us? Jadi dia macam seolah-olah nak mengatakan yang masih orang tak faham, orang ingat masih kalau cakap macam tu seolah macam nak cakap yang automotive engineer kerja dia repair kereta, kerja mekanik pula. Dia macam tu, tapi orang tak faham, orang tak faham apa tugas sebenar, apa skop bidang yang baru ni yang menaik ni. Mungkin saya nak highlight benda ni since kita ada lagi mungkin berbaki kurang 10 minit. Boleh Harif ya? Okey, boleh. Okey, first kita kena terima hakikat bahawasanya kita sebenarnya sebelum COVID pun dah di peringkat satu yang kita panggil sebagai education bubble. Education bubble ni mungkin tak tepat kalau dalam konteks Malaysia. Macam contoh Amerika, education bubble is clear. Maknanya the amount of debt, education debt di dalam satu negara tu melebihi GDP negara tu. Di Malaysia mungkin tidak sampai stroke tu. Tetapi kita dah berhadapan, like it or not, sama ada kita nak terima ke tidak, kita sudah berhadapan dengan satu suasana yang kita panggil sebagai academic inflation. Inflasi akademik. Inflasi akademik ni adalah bila mana kita mencapai satu pencapaian akademik tetapi dia tak commensurate, dia tidak sejajar dengan jumlah gaji atau jumlah emolument dengan kerjaya itu. Tetapi sebenarnya Seth Godin dah bincang awal lah dalam buku Linchpin. Jadi dah bagi solusi dah pun. Jadi itu yang mungkin saya nak highlightkan 3 perkara. Yang dipanggil, dia kata the hierarchy of value atau the hierarchy of value in job ataupun in employment. First dia kata value based on present. Dia kata present based job. Mana kau datang je pejabat, kau dibayar. Kau nak main Facebook ke, kau nak membawang ke, kan? Kau nak betul-betul buat kerja ke, we don't care. And this has always been the situation dalam sistem kita. Maknanya datang, log in, okay, of course lah adalah KPI dan sebagainya, kan? Tetapi secara asasnya we have to attend physically. Yang kita panggil sebagai present based job atau present based work. Second, dia panggil sebagai deliverable based work. Maknanya you deliver something, you get paid. Okay, this is sekarang ni yang semakin berleluasa, makin membesar dalam konteks gig economy yang kita panggil deliverable based projects ataupun jobs. Ini free agent ataupun freelance economy banyak menggunakan model ini, iaitu okay, nak buat apa? Okay, buat A to Z. Berapa bayaran dia? 1,800. Berapa dia punya masa dia? 2 minggu. Jadi we will be paid based on that deliverable punya specification. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan sebenarnya yang masih lagi kecil tetapi yang mempunyai nilai yang cukup besar adalah yang kita panggil sebagai value based work. Maknanya you deliver the value as a whole. Maknanya you figure out things. Selalunya orang yang datang macam ni adalah selalunya kumpulan-kumpulan yang dia ada semua benda. Dia ada talent, dia ada dia punya craft, dia ada dia punya solution. Jadi bila dia bagi kepada orang tu apa yang dia bawa dia punya pemikiran dia bawa idea dia bawa team dia bawa craft dia bawa teknologi dia sekali. Dan dia packagekan benda tu as a value. Bukannya deliverable. Boleh kena bezakannya, value is something that is higher. Macam contoh dia, macam mana kumpulan-kumpulan tertentu, designer sebagai contoh, boleh menukarkan satu bandar yang tengah suram menjadi bandar yang begitu ceria dan ramai pelancong.
Dia datang bukan sekadar dia buat bangunan, bukan dia cat bangunan, tapi dia design the whole ecosystem of the city. Dan dia dibayar dengan jumlah yang luar biasa sebab mereka bukan sekadar datang, mereka bukan sekadar deliver. Kalau ikut panggil kontraktor je, cat bangunan atau panggil arkitek je, buat bangunan. Tetapi kenapa ada satu grup designer ni yang boleh redesign satu bandar? Dan mereka dibayar dengan sangat tinggi nilai dia. Kerana apa? Value, istilahnya value balik. Value proposition ni adalah dia bukan sekadar deliver, tetapi dia create value, a new value kepada klien dia. Dan kita panggil high ticket klien atau consultant begini sebenarnya yang ramai orang missing out. Of course benda ni boleh katakan macam Pareto punya prinsip jugalah. Bukannya it's not for everyone. Tetapi saya berpendapat setiap orang ada ruang untuk berkembang ke arah itu. Sebab tu last saya mungkin nak share PowerPoint slide ini. Yang saya berpendapat inilah kerangka awal yang saya dan tim di Linchpin Academy cuba lihat bagaimana sebenarnya setiap orang boleh masuk ke dalam pasaran ekonomi dengan membawa nilai-nilai yang kita boleh mulakan di peringkat-peringkat tertentu. Saya pecahkan independent work sebab Linchpin ni dia Seth Godin ni dia punya asas dia adalah setiap orang boleh menyumbang atau memberi manfaat dalam bentuk yang pelbagai dengan cara yang sendiri mengikut kebebasan masing-masing. Jadi maknanya saya tak sebutlah universiti tidak relevan. Universiti still relevan. Cuma mungkin persoalannya berapa peratuskah orang perlu masuk universiti dalam jangka waktu tertentu. Okey? Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah semua orang perlu mencari kerja? Sebab kalau ikut teorinya yang dibawa oleh Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter adalah seorang ekonomis berbangsa Jerman. Dia kata, mudah je kalau kita nak elakkan isu pengangguran. Iaitu kita kena uninstall istilah pekerjaan. Bila kita cipta pekerjaan, pekerjaan ni is a reciprocal. Kita kena ada orang yang mencari kerja dan kita kena ada orang yang memberi kerja. Jadi sistem pendidikan kita memang dah indoctrinate, brainwash kita untuk mencari kerja. Mencari kerja bukan sifat proaktif. Kita yang kena pula mendapat macam cinta lah kan. Kita minat dengan seorang awet. Tapi kita buatlah lagu lah apa semua benda pun kan. Buat TikTok tapi dia tak anda juga kat kita. So tak jadilah cinta tu, dia jadilah cinta apa istilah dia bertepuk sebelah tangan. Nanti dah sebut tangan tu. Bila bertepuk sebelah tangan maknanya it's not reciprocal. It's not mutual as much as job ataupun job market. Kena ada company dulu. Lepas tu baru kena ada job seeker-nya. Jadi dalam konteks Linchpin, dia kata tak perlu. Kita kena mula train dah orang bukan mencari kerja tetapi mencipta nilai. Sebab tu ada satu universiti di Sweden, nama dia Chalmers Technology Institute. Dia ubah the whole pedagogy universiti tersebut, college university tersebut berdasarkan kerangka nilai, dia panggil penciptaan nilai. Penciptaan nilai mana kita kena tanya diri kita. Kan Nabi bagi manfaat bermaksud, kita kena tanya diri kita setiap hari. Apakah manfaat yang aku nak bagi kepada semua sepanjang 24 jam ni? Kepada anak, kepada ibu, kepada isteri atau suami, kepada masyarakat. Jadi akhirnya kita bermula seawal umur bercerita tentang memberi nilai, mencipta nilai kepada orang lain. Tetapi dalam keadaan sekarang kita banyak membentuk orang untuk menerima nilai. Ni kita tak ada BRIM, kita pun dah kecoh. Ini pasal isu-isu yang semua benda yang berlaku dalam masyarakat kita
baik mana-mana kerajaan pun akan kita cakap, mana kerajaan? Kenapa kerajaan tak tolong kami? Itu adalah naratif-naratif yang dibentuk oleh kita merasa orang yang kena bagi nilai kat kita. Bukan kita yang kena cipta nilai tu untuk bagi ke orang lain. Sedangkan mungkin orang yang sama. Kalau muka Jawa je macam Najib, muka Jawa yang sama. Tetapi mindanya, mindsetnya, semangatnya berbeza. That's why untuk yang Linchpin Academy saya pecah kepada 3. Kalau orang nak bebas, bermula menjadi usahawan, macam saya sebut tak, usahawan ni perkataannya sangat heavy. Jadi saya pecah kepada 4 untuk kita mencipta nilai dalam konteks ekonomi pekerjaan bebas sekarang ni. Pertama, gig. Gig ni bagus. Saya nampak gig adalah menyelesaikan masalah-masalah temporary. Dia tak boleh selesaikan masalah tu secara total. Sebab tu saya tidak share the same vision untuk menyatakan ekonomi gig itu akan menjadi satu ekonomi yang besar. Kerana apa, kalau kita kaji lebih awal sebelum istilah gig ataupun ride sharing ataupun collaborative platform seperti Uber, Fiverr, Grab dan sebagainya muncul, sebenarnya dah dibincangkan lebih awal berkaitan tentang independent work, atau kita panggil juga dalam konteks free agent. Satu buku yang ditulis oleh Daniel Pink tahun 2007, namanya The Free Agent Nation. Daniel Pink dah membincangkan tentang independent worker ni seawal tahun 2007. Jadi maknanya untuk gig ada kita akui memang ada keperluan untuk anak-anak muda bermula dengan gig. Jadi Grab driver, jadi Food Panda punya food delivery dan sebagainya. Tetapi dia perlu bersifat temporary. Saya tak bersetuju kalau kerajaan nak menggunakan gig economy ni sebagai satu jalan cepat dan jalan mudah untuk menyatakan bahawasanya pekerjaan tu wujud secara mapan, secara sustainable untuk anak-anak muda. Itu satu. Tetapi ada setengah orang juga yang mungkin lebih selesa menjadi side hustle. Side hustle ataupun hybrid. Hybrid maknanya mungkin dia kerja. Dia ada kerja, tapi tak apa, kerja tu bayarannya murah tak apa. Tetapi otaknya tak pernah berhenti untuk buat side hustle. Buat kerja-kerja moonlighting, kerja-kerja tepi, projek-projek kecil-kecil. Sebab itu di Linchpin Academy kita cadang supaya side hustle ni kita iktiraf. Sebab banyak sebenarnya startup ataupun usahawan-usahawan yang menjadi hebat, yang dia berjaya, dia sebenarnya side hustle je. Dia bukannya poyo nak buat usahawan, nak merubah dunia, nak jadi jutawan, tak pun. Dia lepak-lepak je. Dia jual dengan kawan office je. Kan? Lepas tu makin naik sikit. Tapi mana asas dia adalah kita boleh buat benda tu, kita happy. Merciful and Itu saya rasa. incorporate that Kedua. in our Ketiga, prayer. free agent. That can be a Free prayer agent ni that they dia can be satisfied with. mungkin memang ada love and hate affair antara free agent punya group dengan gig. Sebab saya pernah sembang dengan geng-geng freelancer tau, yang jadi ghostwriter, yang buat executive summary, yang buat paperwork, yang buat research dan sebagainya, yang mereka ni taklah popular, tapi mereka dibayar mungkin satu artikel $200 dan dia earning decent living dengan income yang dapat sebagai freelancer. Jadi pada mereka, kalau betul nak jadi freelancer, kena belajar macam mana rule of the game freelancer. Sebab beza gig dengan freelance ataupun free agent adalah gig economy, dia tak membina relationship. Dia touch and go. Kan? Kita gunakan servis Grab driver, susah kita nak ada constant relationship ataupun trust kepada antara satu sama lain. Tetapi kalau kita jadi free agent, yang kita bina adalah long term relationship, repo, portfolio.
yang akhirnya kita akan dikenali dalam kumpulan yang saya sebut adalah kumpulan tribe, kumpulan weird people yang memang tahu benda tu je, dan dia doing well economically, dan mungkin sifat mereka juga sebagai tribe, mereka memang tak nak open benda ni, dan selalunya sifat mereka ni adalah kumpulan-kumpulan kecil yang mereka tak mau kecoh-kecoh. Sama juga dengan geng-geng kontraktor, okay, consultant. Apa beza tiga-tiga ni, free agent dengan gig, satu lagi adalah mereka ni adalah kumpulan yang berfikir. They are thinkers, they are problem solvers, and they are innovators. Jadi maknanya kalau anak muda, belia ataupun bakal graduan, dia nak masuk, dia boleh masuk mana-mana. Kita tak boleh halang kalau dia nak masuk dengan gig. Tetapi saya cakap, you need to really explore the other option as well. The last one, solopreneur, solo ataupun micropreneur. Ini adalah perkataan, salah satu perkataan saja yang saya gunakan istilah preneur di sini. Iaitu mereka ni represent startup founder. Okay, micro startup. Others ni mungkin datang daripada kumpulan free agent yang dia rasa aku nak buat my own agency lah, aku my own consultancy lah, tapi aku nak gunakan entrepreneur punya kad. Ada setengah orang pula yang saya tengok, dia memang tak nak dikenali sebagai usahawan, dia nak memang under the radar, dan dia nak kekal jadi consultant je, dia nak jadi freelancer je, for many personal reasons. Jadi dia akan stay dekat free agent. Tapi ada setengah yang dia rasa, I want to grow, I want to be seen, I want to have certain levels of a social approval of what I'm doing. Therefore, I create my own establishment, I create my own startup, I create my own consultancy firms, dan open up to scale up, kan? Cari new partner, create certain levels of partnership, okay, dan sebagainya. Sama juga datang daripada grup side hustle pun ada kadang-kadang, aku rasa macam makin ramai dia orang nak servis aku ni. Tak apalah, aku cakap, aku carilah, aku buatlah business model, kan? Mungkin kita boleh buat affiliate program. Kalau mungkin product base, mungkin mereka dah ada dropship ataupun sistem-sistem agent yang tertentu. Jadi maknanya, linchpin memberikan keyakinan kepada setiap orang, di mana kita nak masuk pun dalam nak mencipta nilai sebagai usahawan ni, tak kisah. Jadi jangan sesekali kita nak create certain parameter. Okay, minta maaf saya sebut, tapi saya kena sebut sebagai kritikan sosial supaya you all register mana ni. Kita jangan sesekali measure certain success tu kepada satu simbol kejayaan. It is dangerous. Okay, kalau usahawan ni berjaya, kalau keretanya begini, ini simbol kejayaan. Kalau orangnya begini, rumahnya begini, ini simbol kejayaan. Kita akan letih. Jadi manusia letih. Lah kalau kau dah masuk umur 40-50 lagi letih, kau nak play with all this simbol kejayaan. Sebab tu saya ingat apa yang, saya tak tahulah betul ke Einstein yang sebut. Dia kata don't strive to become man of success, but strive to become men of value. Saya rasa saya ambil masa 20 tahun nak faham apa yang dicuba disampaikan oleh Einstein daripada kata-kata tu. Tapi akhirnya saya rasa saya baru faham. Dia macam ni tau. Biar kita kekal sampai akhir hayat kita menjadi man of value. Mana orang akan ukur kita, nilai kita, iktiraf kita dengan manfaat yang kita bagi. Sebab manfaat ni benda dia tak ada nilai surut. Kalau kita gunakan man of success, kita measure diri, kita strive jadi man of success. Success ni for whatever reason, manusia dah ada dia punya parameter dia. Keretanya, rumah dia, pakaian dia, hotel yang mana, dinner di mana. Jadi manusia akan terus sentiasa terikat dengan ukuran-ukuran tu. Jadi bila kita memilih mengikut neraca man of value, kita akan kekal kepada kita punya true north, iaitu aku nak buat bisnes ni, aku nak buat sesuatu dalam hidup untuk nak bagi manfaatkan orang lain.
Dan mungkin sebahagian daripada manfaat itu boleh menjadi bentuk manfaat ekonomi. Maknanya tak semua manfaat yang kita nak bagi kat orang tu perlu diduitkan, perlu dimonetizekan. Okay? Sebab tu kadang-kadang saya pening kepala juga dengan kawan-kawan yang dia nak tengok semua dalam bentuk monetization. Sebab kalau kita tengok dalam konteks kapitalism pun sendiri pun, perbincangan sekarang ini, kita dah mula pergi beyond money. Contoh, intellectual capital, modal intellectual. Social capital, berapa ramai orang sekarang ni di Instagram yang menjual, yang terlibat, yang boleh buat duit di Instagram. Mereka bermula bukannya sebagai seorang yang nak buat duit. Mereka sekadar nak berkongsi saja. Tetapi sebab nilai manfaat yang disampaikan itu cukup memberi makna dan juga penyelesaian kepada orang lain, jadi akhirnya dia menjadi satu perusahaan pula untuk orang tu. Walaupun mereka mungkin bermula hanya sekadar untuk berkongsi saja. Okey, saya berhenti di sini dulu. Berhenti Pak. Okey, saya nak beri laluan dekat Abang Najib juga kalau ada penambahan. Okey. Semua jelas ya? Sebelum tu bang, ada satu soalan saya nampak tadi daripada komen juga. Tapi sebabkan masa kita sikit je dan dah nak habis, kalau ikutkan dah habis. Jadi saya tujukan soalan ni dan jawapannya harapnya pendek lah. Simple lah. Kalau ada seorang yang tanya daripada Shalihin Michael Jackson. Okay. Saya ada satu soalan. Bagaimana nak menghadapi perubahan diri jika terdapat tentangan dari masyarakat? Okey. Simple dan crisp. Saya nak jawab. Saya dalam proses itu juga, iaitu saya dah membina macam mana nak membina bulletproof mind. Maksudnya bulletproof mind ni adalah satu teknik kita adaptasi terhadap perubahan masyarakat, tentangan masyarakat. Dia ada cara-cara teknik, iaitu saya akan jelaskan lagi kepada Salim Michael, insyaAllah nanti hubungi saya dekat dalam Linchpin Academy punya Facebook. Kat situ join, kita boleh pelbagai teknik daripada segi personal dan macam mana nak menghadapi tentangan-tentangan daripada masyarakat, iaitu pergeseran idea. Saya buat teknik bulletproof mind ni adalah macam mana kita nak menghadapi perbezaan persediaan diri tu. Contohnya macam mana kita nak kontrol emosi kita, macam mana kita nak recharge energi kita dan kita nak counter balik apakah reaksi daripada mereka. Contohnya ini adalah teknik yang boleh di-quantify, boleh diukur dan juga boleh di-expand. So maksudnya kita senang cakap ayat dia lah, pick your own fight. Pilih cara battle awak sendiri. Kalau kita nak battle semua orang tak perlu kan. So pening kepala. So kena kentalkan hati. Kita hanya react kepada orang yang tertentu saja. Maksudnya kita nak pilih. Kalau kita business, kepada customer kita. Kita tak nak react kepada haters. Tapi nak react kepada orang-orang politik yang tak apa-apa, tak perlu. Sebab kita react apa yang kita boleh kontrol, apa dalam game kita. So saya sarankan semua join Linchpin Academy sebab ni memang gerakan saya bersama Abang Naim dan tim untuk kita sama-sama membina anak-anak muda yang lebih power, lebih bulletproof kepada ekonomi, kepada sosial masyarakat kita, kepada masalah sosial kita. Okey, saya nak cakap soalan kat sini adalah apakah precaution dalam membaca Linchpin? Kalau baca buku ni memang ada precaution. Saya cakap kat sini terus terang, kalau siapa yang semangat baca, saya takut ramai-ramai drop out nanti. Saya takut ramai-ramai drop out. Saya baca dia pun cakap, sebaik saya dah habis belajar baru saya baca. Sebabnya dalam buku ni melahirkan semangat untuk jadi rebel. Memang betul perlu ada. Tetapi saya sarankan iaitu apabila baca buku Linchpin, sesiapa yang masih dalam bidang pembelajaran, teruskan pembelajaran anda, create your craft, create your unfair advantage dulu. And after that saya sarankan seterusnya baca buku ni, How Google Works. Dia adalah consequence daripada Linchpin, baca buku ni pula. Dalam ni menerangkan tentang smart kreatif. Macam mana nak menjadi orang smart kreatif. Linchpin, macam mana nak membina orang yang penting, ini membina smart kreatif pula. Okay? Kalau siapa dalam bidang akademik pula, baca buku ni pula. So good. Saya akan bagi link sebab semua ada dekat Big Bad Wolf. Semua ada. RM10, RM12, So semua mampu milik insyaAllah. Kalau tak pun cari di PDF lah. Okay. Okay. Itu saja. Terima kasih. Join Linchpin Academy ya. Terus sembang kat sana semua kat sana. Alright. Okay, insyaAllah. Okay, jadi sampai situ lah. Kita dah 16 minit di depan, melebihi masa. Minta maaf kepada kalau yang tunggu nak habis kan. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Abang Naim Jaafar. Okay,
penerangan yang sungguh bagi saya bukan senang lah orang nak dengar benda ni. Okay. Melainkan kalau dia betul-betul membaca semua buku bisnes, itulah. Dan juga kepada Abang Najib sebagai penyokong, dan kepada terima kasih kepada semua partisipan yang turut hadir, yang hadir dalam Zoom kan, yang support. Dan saya bukan berpuas hati lah, macam bagi saya inilah bagus lah kalau tengok chat ni panjang. Kalau mana semalam adalah sikit-sikit, tapi kalau chat ni dia tadi ni sebab ini tujuan Bibliopreneur ni sebenarnya. Kita bukan sekadar macam talk tau, kita nak bincang buku tu, kita nak bincang, kita nak kritik kan. Orang yang tulis buku tu dia bukan maksum pun. Jadi mungkin kalau kita tak setuju kita bercakap, kalau pembentang pun tak setuju boleh cakap. Okey, kalau setujulah. Okey, jadi kat situ bagi saya untuk hari ni, sesi kali ni agak sangat menepati objektif matlamat Bibliopreneur sendiri. Jadi terima kasih kepada semua dan minta maaf, saya daripada pihak organizer minta maaf andai sebarang kesilapan, ada masalah sikit. Kalau semalam ada masalah teknikal sikit, 40 minit dia keluar Zoom. Hari ni okey, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada organizer juga yang menentukan dan kepada yang menggerak. Jadi saya terangkan sekali lagi apakah Bibliopreneur ini sebenarnya. Jadi kalau event kita pada hari ini, Bibliopreneur siri kedua, ialah salah satu event daripada Entrepreneurship Carnival Kesuhanan 2020 di bawah Entrepreneurship Development Center UIA, EDCI UM, dengan kerjasama Ministry of Higher Education, Kementerian Pengajian Tinggi. Dan di bawah EDC, kalau bagi siapa yang mungkin tak tahu lagi, terdapat berbagai kelab-kelab dan society lain seperti Youth Business League, Entrepreneurship Carnival lagi, Entrepreneurship Club, Agrosis, Agriculture Siswa, Kos Siswa, Koperasi Siswa dan lain-lain lah. Boleh search kot. Boleh layari website kami di encar.my, encar.my, dan boleh tengok, boleh kalau belum register dulu. Okay, boleh tengok semua info ada kat situ, semua incoming talk, semua schedule semua ada. Exhibition pun, kelab-kelab yang saya sebut tadi, anda saya pun semua ada kat situ. Saya nak sebut pun tak ingat semua. Taklah banyak pun, saya yang malah nak ingat sebenarnya. Okey, jadi terima kasih sekali lagi dan maaf atas andai kekurangan. Jadi saya andai pada andai lah. Okey, sampai sini saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Naqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Naim. Okey, terima kasih semua. Okey. Terima kasih. Kerja Abang Naim. Okey, terima kasih Abang Naim. Assalamualaikum.